Dia begitu dekat sekali dengan airport, memang berada dekat Sepang pun. Dan Sepang pun memang banyak tempat-tempat yang menarik sebenarnya, yang sedikit tersembunyi di kalangan orang awam. Tapi dekat sini kita akan melihatkan last elimination tertinggi. Semua sama. Loyu, Yuhan, Genforce dan juga Luxy semua dengan 4. Dan buat pertama kalinya pada hari ini kita akan masuk ke map Miramar. Miramar akan menjadi map kita yang seterusnya dan kita akan terus masuk ke match 5/18 yang ditawarkan untuk minggu ini. Ini adalah kedua terakhir untuk hari ini. Selepas ini kita dah last Miramar, lepas tu kita akan tutup tirai. Esok ada 8 tim yang bermain pada hari ini yang akan bercuti. Lagi 8 akan continue permainan mereka. Yang terakhir untuk stage Liga. So esok banyak juga lah tim yang mungkin akan tahu okay, kita dah tak lepas dan sebagainya. So kita akan lihat kalau perkara itu akan buat kita rasa happy ataupun tidak, kerana Geek Fam nasib mereka akan ditentukan pada esok dan juga of course hari Sabtu lah bila diorang akan bermain last chance tersebut. Ya. Tapi Geek Fam pun satu pasukan yang tidak pernah masuk ke dalam Super Sunday secara terus. Mereka memang betul-betul tim last chance yang konsisten jugalah. Harapnya kalau dia tak dapat nak perform esok, sekurang-kurangnya kumpulkan markah yang sangat banyak untuk masuk ke last chance tersebut. Walaupun last chance tu kita tak ingat sangat markah dia, tetapi nombor 1, nombor 2 selalunya 110, 112 markah. Lapar akan menjadi player yang terbaik dekat sini dengan elimination 1.8. Schweppes daripada segi damage dengan 458. Tapi ada kelibat-kelibat Onzen dan juga Rosemary selain daripada Tony K yang biasanya kita lihatkan lah. Bulatan walau bagaimanapun lebih menyelbahi untuk pihak AE dan juga PEA untuk waktu ni. Oh, aku suka circle sekarang. Ini juga salah satu circle yang agak rare untuk kita lihatkan. Al-Azhar. Kali terakhir aku ingat circle pergi Al-Azhar adalah PMCO Jakarta. Tapi pada ketika ini kita akan lihat kalau ia akan pergi ke sana ataupun tidak. Kita lihatkan perspektif Yen pada waktu ini akan pergi ke Lakop. Ya. Yudu O2 memang memerlukan markah yang sangat banyak untuk mereka. Tapi yang aku tak dapat jangkakan apa yang kita lihat pada hari ini lah kejatuhan Pygmy yang agak merudum, agak tinggi juga lah, agak jauh juga daripada apa yang dijangkakan. Selalunya Pygmy ni boleh dapat juga. By this time selalunya dia ada mungkin 20 mata lebih kurang macam tu. Tapi pada waktu ini hanya 3 saja. Loyu. Untuk Sembilan pada waktu ini daripada segi kutipan markah, memang ini line up yang mereka paling konsisten lah. Mungkin juga sebab Brian pun tak banyak mereka masukkan, tapi bila dia masukkan pun sama je, tak jauh sangat performance mereka. Benar sekali. Depth sekarang ni M16 akan digunakan pakai, dapat M24 Loyu. Loyu hari tu dia gunakan 98k, dapat knock. Yeah. So tapi of course pada ketika ini something perlu dilakukan lah ke atas shotgun dan something perlu dilakukan ke atas action bolt rifle. Kalau tak, benda tu akan terkubur saja. Benda tu memang dekat atas lantai banyak, tapi tidak, macam benda tu tak perlu letak pun lah. Ya. Nah, lebih baik kau gantikan benda tu dengan DBS ke S12K, itu yang akan dicakap oleh pro player. Betul. Letak benda tu ni memang kena ada sedikit perubahan, mungkin naikkan damage ke macam mana ke. Ataupun ya, sebab dia penetration terhadap helmet level 2 tu bukan one shot, one knockdown. Jadi mungkin itu yang kena diubah supaya level 2 punya helmet pun boleh one shot, one knockdown. Itulah, ada beberapa senjata-senjata macam Kinetic K tu memang legendary weapon. Kalau anda melihat kepada World War One, Kinetic K tu merupakan senjata yang paling utama, dan lawan kepada Kinetic K tu masuk dalam PUBG Mobile lambat sikit, itu Mosin Nagant. Itu pun itulah malang untuk Mosin Nagant, dia datang masa meta orang tak pakai. Ya, action bolt orang tak guna dah. Ya. Tapi itu yang entertaining kan dulu, melihat Luxy, shots, Mas Gaga, tembakan-tembakan dia orang ni semua. Pada waktu tu pun game pun agak slow. Ya. Sekarang game sangat-sangat laju. Yap. Itu juga menyebabkan player-player seperti Drax pun lah. Drax dia memang betul-betul pakar Kinetic K pada waktu tu. Menyebabkan dia bukan saja hebat, tapi malah menjadi MVP ketika di dalam PMPLC yang pertama. Ya. Kerana pada ketika itu penggunaan bow action rifle memang sangat signifikan. Berubah saja bila kau punya kepakaran itu
tak dapat diguna pakai, maka Macam kau kena nerf. betul, macam kau yang kena nerf. Sangat setuju dengan perkara itu. Jadi kalau macam dalam MOBA, kalau let's say micro punya hero, dia nerf player yang main hero tersebut pun dia nerf sekali secara automatik. Ya, benar. Tapi pada ketika ini kita akan melihatkan BTR. Ya. Banyak kali juga kena nerf si Laksi lah sebab dia adalah pengguna M24K dan sebagainya. Cuma sekarang ni kita nampak dia lebih meminati shotgun. Setiap kali kita lihatkan dia, tangan mesti ada shotgun. Oh ya. Ada seseorang lah, bila setiap kali kita tengok shotgun ni, ada seseorang aku rasa kau lahir mungkin terlalu awal. Itu Encik Potato Bang Bang. Oh benar. Dia satu orang aja pada waktu tu suka guna shotgun. Tapi sekarang sudah tua. Ya. Pemain untuk asalnya Genexus, kemudian ke Team Secret sebentar. Satu-satunya, aku rasa dia first player Singapura yang main international secara proxy. Ada ke yang lain? Yang main sampai ke C, aku tak ingat rasanya. Ya. Pemain Singapura yang aku ingat lah secara proxy, dia masuk dalam PMCO 2 kan? Benar. Ya, so dia lah first player Singapura yang pergi ke China untuk bermain PUBG Mobile. Dan Hans for you. Ya. Siapa yang pakar M4 daripada dulu sampai sekarang memang relevan lah. Untuk Malaysia masa tu tak tahu kenapa. Bukan tak tahu kenapa, ini semua salah Guzal lah. Sebab kita lagi mementingkan AK kan. Skop 6. AK dan skop 6. Jadi banyak player kita banyak pegang AK. Seperti musuh satu tu. Untuk player Thailand, mereka M16. Tetapi pada season kedua PMCO, M16 nerf. So, diorang terpaksa bertukar kepada M4. Tapi sekarang ni kita nampak juga beberapa player mula mengangkat M16 juga. Ya. Menggunakan burst tersebut. Snipe ni lah senapan yang memang dah mati juga. Sekarang ini lebih digemari adalah untuk DMR lah, lebih ke mini. SLR betul-betul dah terkubur, dah tanam, dah baling pasiak dah. Ya, betul. Langsung tidak diguna pakai SLR. Dia macam, kalau ini yang kau dapat, tak apalah guna je lah. Tapi kalau dia jumpa yang lain memang ditinggalkan. Ya, kadang-kadang macam pakar-pakar, even daripada Mat Toy sekalipun. Mat Toy, iShot dan juga Kim yang bermain RSG dan juga SAM9. Disebabkan memang tak ada orang nak pakai apa-apa jenis DMR. Tiba-tiba mereka pun macam jadi tak relevan. Hanya kerana weapon tak relevan. Bukan nak kata mereka tak boleh pakai weapon lain, tapi itu memang main weapon mereka. Dikatakan bahawa sebab game sekarang lebih laju kan, looting phase pun tak begitu lama dan sebagainya. Itu menyebabkan kejatuhan SLR dan SKS. Terlalu banyak attachment diperlukan untuk buat senapan itu sebenarnya comfortable untuk handle. Ya. Dan untuk kalau nak cari semua barang tu baru letak, sebenarnya circle 3 dah sentuh dah kot. Oh ya, memang betul. Kalau dibandingkan dengan mini or even DBS, kalau letak attachment apa kat DBS? Ya, tak perlukan apa-apa attachment pun. Dan pada waktu ini Vampire akan menerima serangan daripada AE. Ui. Wow. Cantik tu David. Betul-betul The Matrix. Ya, benar sekali. Member ada butterfly di situ. So ada sedikit evasion. Schwab akan berjaya untuk dijatuhkan. Circle adakah ke Al-Azhar? Lama tak nampak. Pergilah Al-Azhar. Oi. Gila lah circle apa ni, oi? Oi, yo. Betul-betul ke utara. Ini memang unprecedented. Ataupun tidak pernah berlaku. Mungkin pernah berlaku lah, tapi jarang-jarang sangat berlaku. Dan dia berlaku pada waktu PEA dan U202 memang memerlukan markah ini sangat-sangat. Mungkin dia dapat capitalize, tetapi untuk Vampire mereka tidak dapat capitalize kepada benda yang pelik ini. Malah tim yang terkuat di Miramar terkubur begitu saja. Masih lagi dimusnahkan dengan circle hard shift. Yep. Betul. Stage 2 permainan kita sekarang dengan 60 orang masih lagi hidup. 15 tim yang terkeluar adalah world champion kita 2 kali. Juara bertahan. Kemudian mereka perlu pertahankan sekali lagi pada bulan berapa entah. Untuk EMWC. Oh ya. Tapi kita dah boleh nampak dah beberapa pasukan. Mungkin seperti yang kau cakap lah. PMWC mungkin format negara. Tapi SAM9 akan menerima kunjungan. Dia akan ditembak halang sekali depth. Dikejar beramai-ramai. Dan dia akan terkubur awal. Diserang oleh The Infinity. Tapi satu trade telah pun dilakukan. Dan trade itu tidak dapat
diselamatkan oleh The Infinity. High, close quarter combat sekarang ini. Ada Scar L dalam tangan. Alah, tapi berjaya untuk dijatuhkan Terni. Tapi lihatkan kedudukan Kenny. Kenny menyerang daripada kawasan berlainan. Gotu ni dapatkan satu. Tapi sekarang ini kedudukan Kenny itu kedudukan Prime. Tapi mereka nampak dia. Tembakan akan lepaskan. Oh, no. Alah, meletup. Oh, gila lah Gotu ni. Aku tak tahu kenapa sekarang ni kan banyak kali kan bullet tu. Macam dah habis dah bullet tu. Tapi sebab dia main travel tak sampai lagi, dia macam delay. Ya, dia delay sikit. Tak tahulah nak mengatakan... Dia macam bila ada lightning, guru tu lewat. Ya, betul. Kilat. Kita nampak kilat dulu. Betul. Lepas tu baru guru. Dia punya... Tapi itulah, biasanya peluru dia akan bergerak agak... Tak adalah laju sangat. Ataupun perlahan sangat seperti itu kan. Tapi yalah, apa boleh buat. Sudah pun terkorban Sam9. Dua pasukan yang kuat dalam top 6. Vampire dan juga Sam9. Dua pasukan ini memang top 5 juga di dalam Miramar. Hard shift yang mereka tak dapat kendalikan dengan baik. Sangat malang untuk mereka. Tapi mungkin ini memberikan harapan kepada pasukan Malaysia yang lain lah. Terutama Geekfam PA dan juga U2O2. Bila Sam9 tu soon, satu tim je selalu perform. Geekfam. Kita tengok kalau benda itu boleh berulang. Ya. Dan mereka pun duduk di kawasan, mereka turun dekat Impala kalau tidak salah tadi. Jadi pasukan mereka tidak begitu sukar. Mereka tidak akan dikontes. Tidak akan dibangkang oleh mana-mana pasukan. Ataupun tak banyak pasukan yang akan menghalang mereka daripada masuk ke dalam bulatan ini. Jadi situasi yang boleh dikendalikan. Tapi AE, mungkin dia mendengar desahan daripada peminat-peminat mereka. Kenapa tak perform sangat. Tapi Geekfam seperti dijangkakan dapat masuk. Oh, wow. Utara. Ini boleh dikatakan literally paling utara dia boleh pergi. Ya, benar sekali. Kampung Melita atau area Armada yang disentuh. Yep. Tapi bagi U2O2, sekali lagi mereka akan jumpa dengan Kryptonite nombor 1 hari ini. Di Xavier. Harapnya kali ini mereka dapat kendalikan kerana mereka tidak ada pressure untuk keluar daripada kawasan mereka. Mungkin itu akan membantu mereka relax sedikit. Harapkan leadership daripada jumper dapat mendatangkan hasil bagi mereka. Red Face, kelemahan untuk banyak pasukan Malaysia. Bukan Talon, Red Face saja. Betul tu. Kalau Talon, itu je nama yang selalu datang ke kita punya kepala. Red Face. Ya. Bekas player untuk EVOS. Dan Zri. Red Face akan dijatuhkan oleh player daripada Thailand. Ya, itu akan pada waktu ni Talon sedikit sukar. Itu akan menyebabkan pasukan Malaysia. Oh ya. Red Face dah tak ada kan. Walaupun dia diserang 3 lawan 1. Talon datang. Oh, Red Face tak ada. Okey. Malah dilanggar. Take it. Enjoy. Padan muka anda. Misery akan merana di sini. Misery maksudnya merana. Tapi dekat sini kita akan melihatkan Zerzia menyebabkan kemeranaan tersebut. Misery menunggu waktu untuk menyerang. Tapi member itu pun macam tahu saja kenderaan akan diambil. Misery akan berdiri, tembakan yang lepaskan. Tapi kawannya berjaya untuk membantu daripada kawasan tepi. Tapi dekat atas, Link X masih lagi nampak tembakan dilepaskan dengan single tap. Sementara tadi kawannya akan di-knockdown. Last guy sekarang ni iaitu Link X. Zona memakan beliau. Tim di hadapan juga zona memakan beliau. Kenderaan dah macam tak ada. Berapa jauh kau boleh lari? Zerzia kejar. Wow. Yalah, dia tahu pun Talon ada satu orang saja. Lini X. Wow, dia dapat dulu. Dia dapat satu? Mungkin dapat dua sebab nyawa tak begitu banyak untuk player Zerzia ni. Boleh clutch. Ini memang boleh clutch. Nampak target seterusnya untuk ditembak. Tapi member tu ada DBS. Gila-gila lah. Last guy. Come on, Linux. Anda mampu. Yo! Dua-dua teman pada waktu yang sama. Oh. Okey, dia dapat semua. Lepas tu dia mati pada zona. Yep. Aku pasti dia puas hati. Betul. Yo, itu mesti satu benda yang akan dikesali oleh Zerzia. Pelanggaran yang hanya mendatangkan 2 markah kepada mereka. Dia sebenarnya boleh belah aja tadi. Kan? Tapi memang betul-betul nak pergi cari kill. Ke lobby terus. Ya, betul. Tapi Bigatron sekarang ini mula untuk mengumpul mata penyingkiran. Mereka dapatkan beberapa knockdown bermain daripada kawasan selatan pada ketika ini. MRPX last guy akan dicari oleh Bigatron. Adakah mereka akan jumpa? Belum lagi jumpa. Okey, sekarang mereka dah jumpa. Oi, ada enemy depan kau tu. BTR. BTR. Ada orang BTR. Okey. Habis dah. Oh, betul-betul Gen Force dia tak kisah. Member kat sebelah je.
tapi dia tidak mengindahkan. Akan tapi itulah MRPX memang tidak menjadi pada hari ini. Mana dia boleh pergi? Aku tak tahulah kenapa BTR ni macam anak angkat tim Malaysia. Bukan tak tahu Malaysia lah, tapi untuk kita memang dia orang anak angkat daripada kalau bukan tim luar, tim negara. Betul. Walaupun dengan tiada UI dekat sana. Tapi tak tahu. Dia terlalu biasa dengan dia orang ni. Lagi-lagi pula diorang punya dua player utama ada di kelas tu kan. Zaxi, Laxi. Ya. Kita banyak kenangan bersama dengan mereka. Selain daripada, sebab tak banyak player daripada PMC1 yang ada dekat sini. Lapar mencari Pikmi. Satu lagi game yang tidak akan menjadi untuk mereka. Genforce di knockdown tapi akan dibangunkan semula. Aku rasa Genforce tadi betul-betul cari kill tu. Ya. Sebab dia tak ada kill lagi kan. Lepas tu sampai tak nampak enemy kat sebelah kanan. Itulah. Chill bro, kau poin tinggi dah tu. Chill. Betul, banyak betul markah dikutip oleh BTR. Sudah pun 5 untuk waktu ini. Ada 3 pasukan Malaysia di dalam 10 yang bermain. Rata-rata banyak full squad dekat belah bawah. Betul. BTR satu je kat atas yang ada full squad. Yang lain semua dekat tengah ni semua rata. Infinity akan... Woi, kuat gila tu BTR sekarang ni Ya. Tapi itulah, dia... Perlawanan dia nampak terlalu mudah. Yang menyebabkan ini yang kita mempersoalkan tadi. Adakah BTR ini lebih bagus atau BTR yang mengambil risiko tinggi itu? Pada waktu ini BTR nampak sangat stabil daripada segi permainan mereka. Walaupun jatuh satu orang ini tetapi mereka berjalan jauh. Tidak perlu terlalu risau sangat. Roy daripada Vietnam akan bermain daripada jarak jauh juga. PA, Geek dan Yudo Auto semua lengkap keempat-empat player mereka juga pada ketika ini. Cuma kedudukan tempat mereka di mana kita dapat lihatkan kerana kita lihatkan BTR dan juga Roy. Roy menekan BTR ada 2 kenderaan. Mereka akan gunakan kenderaan itu untuk masuk ke circle yang seterusnya. Masih lagi akan bermain daripada kawasan selatan. Pada waktu ini apa yang mereka buat semua betul-betul menjadi. Nak main daripada selatan, tiada sesiapa di selatan. Kalau main di utara mungkin pada ketika ini akan lebih ramai. Sebab ada 32 player lagi di stage yang keempat ini. 32 player yang sangat memerlukan markah sebenarnya. Kalau kita lihatkan nombor 10 sampai 15 masih lagi hidup. Yang nombor 1 tu macam dah tak perlu kisah sangat dah. Dengan Infinity pun tak begitu relevan dengan satu player saja tinggal. Face Clan pun dengan 2 saja player tinggal. AE perlukan markah. Akan tapi satu player saja tinggal. Tapi ini betul-betul waktu untuk Geek menyelah. Geek 4 player. Ada peluang untuk mereka. Hadapan adalah Face Clan yang tinggal 2. Ya. Kawasan lubang juga. Adakah compound ini boleh dijaga rapi? Dambrut wajib jaga rapi dan pada waktu sama mencari mata penjaga. Oh, Morman sikit lagi untuk dia jatuh. Ya. Berjaya. Dapat. Face Clan last guy. Ini mungkin akan menjadi mata pembukaan bagi Geek untuk round ini. Circle seterusnya sekarang akan ditunjukkan kepada anda. Airdrop jatuh ke arah Yudo Auto dan circle akan ke situ sedikit. Jumper betul-betul di tengah circle pada ketika ini. Infinity Tourniquet nampak target. Tapi dia seorang, jadi dia tak nak mengambil risiko ini. PA, wah, Tourniquet akan ditembak terlebih dahulu. Berbahaya untuk Tourniquet dan dia menembak dia tu mungkin sekali adalah Bigetron The Aliens. High risk untuk Tourniquet dan dia akan dilanggar bertubi-tubi oleh pasukan BTR. Morman akan hilang. Face Clan sudah pun terkeluar daripada game, mungkin belum. Satu mata penyingkiran untuk Geek. Itulah aku rasa BTR akan langgar je compound yang dipegang oleh budak ni. Dan dia angkat compound tu sebab compound tu macam dalam area-area circle. Ya. So BTR kemungkinan besar akan mencari Tourniquet. Tetapi Geek akan mencari Onzen. Ini antara player terbaik juga map ni kan. Oh ya. Tapi akan dikeluarkan awal, maknanya kurang satu lagi player berkualiti di map Miramar ini. Dan Geek 2 mata penyingkiran, 4 orang masih lagi hidup di dalam circle. Semua yang anda mahu daripada Geek Fam. Kalau anda peminat Geek Fam, mereka ada pada ketika ini. Ada dan bermain dengan cukup baik. Potensi juga sangat-sangat besar sekarang ini. 3 pasukan Malaysia daripada 9 yang ada. Pasukan Vietnam juga ada 3. Pada waktu ini, para Jin tembakan yang begitu sakit sekali. Tapi PA Blaze akan jatuh terlebih dahulu kepada pasukan BTR. BTR betul-betul ganas dengan 6 mata penyingkiran sudah berada dalam tangan. Okey, betul-betul bermain seperti ISC. Genforce pula dapatkan Damrut, tapi itu semua satu knockdown.
malangnya akan menjadi mata penyingkiran juga. Gig akan kurang satu orang player pada ketika ini. Xavier sekali lagi akan bertukar player. Kali ini dikeluarkan. Siapa yang dikeluarkan ni? Dikeluarkan Levi's. Dalam banyak-banyak yang mereka keluarkan di Xavier. Tak tahu apa yang mereka sudah cari, tapi BTR akan berjumpa dengan Tourniquet akhirnya. 8 mata penyingkiran untuk BTR tanpa sebarang casualty ataupun pengorbanan berlaku kepada mereka. Jumper akan dijatuhkan terlebih dahulu oleh Lamborghini. Di Xavier masih lagi ada 4 orang, masih lagi ancaman yang besar. Tapi AE Alva ni betul-betul degil. Menjadikan 10 elimination. Dia main seorang kat sini. Dia masih lagi 2 first aid kit tapi akan dijatuhkan. Selamat Sonic nampak. 10 untuk mereka sekarang ni. Kita takut dia orang tak lepas. Jangan takut kalau A tak lepas je. Yep. A ni jahat. Ya, dia ada 10 elimination dalam tangan. Betul-betul dia comeback dengan hanya menggunakan elimination saja. Satu saja mata dia akan dapatkan daripada placement point. Tapi itu sudah mungkin meletakkan mereka dalam top 3 secara overall untuk map ini. BTR tak dapat dinafikan kekuasaan mereka. Mungkin 2 chicken berturut-turut boleh berlaku. Sebab mereka dah sampai pun ke dalam kawasan yang agak selamat, iaitu di bahagian tengah map ini, di mana Yudo-O2 berada di bahagian atas. Jumper daripada tadi tak diselamatkan. Ya, masa lagi dalam keadaan knockdown pada waktu ini. 2 tim saja ada full squad. Okay, Jumper berjaya diangkat. Yudo-O2 dan juga DX full squad bagi BTR. Yang ni knockdown perlu dibangunkan semula. Dan ada player sebenarnya melakukan kooperatif tersebut. Tapi sekarang zona sudah pun menyentuh. Si Laksi lapar akan mati. Genforce juga akan di knockdown. Oh, wow. Pada ketika ini. Tapi Yudo-O2 tadi mereka hampir dilanggar oleh Xavier, tapi Xavier melakukan tindakan yang mungkin bijak dekat sini. Mereka berlari. Tadi mereka ada sedikit high ground di mana Jumper itu punya jauh, dia bawa balik Jumper ke belakang. Dan dia sudah tidak ada high ground, kena bermain daripada bawah. Tetapi jangankan Gunung Fujiyama, Gunung Miramar pun mereka boleh masuk. Tapi untuk BTR hanya tinggal 3. Masih ada 3 orang. The front. Genforce akan jatuh. So sekarang ni tinggal 2 bagi mereka. Yang ni knockdown sekarang dibangunkan semula. 9 mata penyingkiran. Ini memang betul-betul round untuk tim Indonesia. Satu sudah ada 10 mata penyingkiran. Satu lagi sekarang ni on the way. Dapatkan 10 mata penyingkiran. Tapi Gig juga dalam permainan kita. Selain daripada PA dan juga Yudo-O2. Mereka ada 3 orang player pada ketika ini. Harapan boleh letakkan pada mereka juga. Seperti cakapkan, mereka wajib pergi ke Sunday. Ya. 50% daripada pasukan dalam permainan ini adalah pasukan Malaysia. Kebarangkalian untuk mendapatkan winner chicken dinner agak tinggal tinggi. 1. Dekat zona ke tu? Luar. Bicara dengan rata nombor 5. Yup. Peluang besar. 60% untuk pasukan Malaysia. Tapi di Xavier masih lagi 4 orang. Roy masih ada lagi 3 orang. Dan di Xavier mempunyai kawasan taklukan yang agak besar. Sebab mereka ada 1 orang Lamborghini di bahagian kiri. Di bahagian kanan yang lain-lain. 17 orang masih lagi di OPA mengambil satu kenderaan bergerak bersama-sama. Parajin akan berjumpa dengan Abi. Sekali lagi di Xavier berlawan dengan Yudo-O2. Mereka pernah lawan untuk chicken dinner dekat sini juga minggu lepas. Kali ini Abi akan knockdown kenderaannya, akan diletupkan pada ketika ini. Mereka belum lagi masuk di dalam circle. DX mengawal kemasukan mereka. Ya, betul. DX kosong elimination tapi dia dapat jatuhkan Jumper pula. Tadi dia jatuh ke orang yang lain. Bunker sudah pun dibuat untuk YO2 masuk ke dalam. Abby akan terkeluar langsung. Kena grenade siapa? Daripada belakang, Roy mungkin. Kesilapan pada ketika ini. Di belakang ada orang. Mereka mungkin tidak dapatkan informasi tersebut. Sebenarnya Roy mungkin buat pertukaran kawasan juga. Ya, betul. Ya, dia bermain di kawasan belah kiri pada ketika ini. Ya. Tadi dia main selatan. Tiba-tiba dia rasakan mungkin tempat ini tak relevan untuk mereka. Mereka bertukar tempat. Gig Fam berjaya mendapatkan sebahagian daripada PA. Dan PA akan tinggal 2. Gig akan tinggal 3. Yudo-O2 meninggalkan 1-2 sahaja player sekarang ni kita nampakkan secara aktif. Iaitu Razor salah satu daripadanya. Dapat 3-3. 3 sudah pun bangun. Api saja yang terkorban setakat ini. Tapi grenade tangan daripada Lamborghini ni macam tepat. Kena hati-hati dengan grenade budak ini. Memang sangat-sangat berkualiti tinggi grenade daripada seorang Lamborghini. 2 butir akan dibaling ke hadapan. Razor nyawa tinggal separuh. Tapi 3 lagi player daripada Roy akan menyerang Yudo-O2 daripada kawasan tepi juga. Sedikit terperangkap. 15 orang hidup. Stage yang ke-6. Last circle ni sedikit slow. Ya, last circle of course akan sangat slow kerana orang akan menunggu situasi yang paling tepat untuk bergerak.
Di Xavier punya coverage yang paling besar kita lihatkan. Besarnya. Dia ambil sepi berseparuh. Yap, dan mereka juga masih lagi dapat Parajin di dalam circle itu. Semua kena berganjak masuk. Dan ini akan menyebabkan mungkin di Xavier yang paling berkemungkinan melainkan Sonic tu dia dapat orang di bahagian tepi tu terlebih dahulu. Kik, ada 3 orang player. Sonic kalau dia dapat si Nate, ada peluang. Tapi bunker yang dibina oleh Yudo-O2 sekarang ini akan terpaksa mereka tinggalkan sebentar lagi sebab zona sudah pun sampai. Parajin akan ditembak oleh Razor. Parajin terjatuh sebenarnya. Adakah mereka akan dapatkan mata penyingkiran tersebut? Percubaan dilakukan tapi dekat belakang masih lagi ada tim Roy. Ya, Roy ni yang berbahaya sebenarnya kepada Yudo-O2. Mereka mungkin mengharapkan ada sesuatu yang berlaku, mungkin PA masuk secara tiba-tiba untuk melanggar Roy. Sebab itu memang kena berlaku sebab Roy pun kena masuk, bukan Roy. Tetapi PA pun kena masuk ke dalam. Jumper akan mengambil tindakan untuk pergi ke arah Roy terlebih dahulu. Agak menakutkan perkara ini. Tapi kat sini tembakan akan lepaskan dari Lamborghini pula. Dia cuba tarik kepada Roy. Jumper dapat satu pada ketika ini tapi jumper akan dijatuhkan semula oleh Roy dengan bantuan daripada seorang Lamborghini. Razor datang. Tembakan dilepaskan, dapat satu. Mencari player yang terakhir sekarang ini. 1v1 situation. Bolehkah dia dapatkan play tersebut? Damage sudah pun di-deal. Ada satu kenderaan dekat sini. 1v1. Razor wajib menang. Akan jatuh. DBS pula tiba-tiba last minute ada. Tapi ini akan menyebabkan Roy dalam keadaan yang sangat-sangat sukar. Geek Fam pula akan dijatuhkan oleh PA. Kemenangan di Xavier nampak semakin hari semakin pasti. Tiada yang ada bilangan askar yang sama tinggi seperti mereka sekarang. Kido akan jatuh pada zona juga, tempat keempat untuk PEA. Geek Fam yang di knockdown itu bolehkah dipegang? Ya, boleh dipegang. Dan itulah seorang Aizen. Geek Fam kalau dia dapat chicken dekat sini, J, memang betul lah fakta tersebut. Tapi mampukah mereka dapatkannya? Berlawan di Xavier ada 4 orang player. Ya. Minggu lepas digagalkan chicken dinner dekat sini oleh di Xavier, oleh tim Malaysia. Kali ini adakah peluang itu akan diguna pakai sekali lagi oleh Geek Fam? Ya, benar. Alah, Parajin jangan tembak dia, Parajin jangan, Parajin. Roy. Nyawa-nyawa ikan. Oh, dia tembak Roy. Ya, tembak dia. Aku kira tembak Geek tadi. Tembak dia, Parajin. Ya. M249 akan diguna pakai sekarang ini. Ini akan memberi masa juga. Kau tengok Sonic. Yo, Lamborghini. Alah. Hai. Ingatkan Lamborghini yang dibaling, rupanya dia membaling. Puff daripada grenade tersebut sedikit mengelirukan, akan tetapi nampak seperti pasti kemenangan ini akan sampai ke arah di Xavier. Roy dicari oleh Aizen. 4 orang ada di dalam circle untuk di Xavier pada ketika ini. Sonic tak mungkin boleh diselamatkan. Sonic akan dilanggar saja oleh Nade. Ya. Geek Fam akan bermain 2 orang berpegang tangan. Ditembak sebenarnya pada ketika ini. Parajin dapat target. Aizen akan dijatuhkan. Aizen akan dibunuh. Roy dalam banyak-banyak. 1 lawan 1 lawan 4. Yup. Tak nampak bahawa situasi ini boleh berubah, melainkan keajaiban boleh dilakukan oleh kedua-dua Valak maupun Geek Fam ini. Tapi Snipes kedudukan dia memang sudah pun dikenal pasti. Ni kalau tiba-tiba si Roy ni menang akan menjadi satu kejutan juga. Snipes akan dilihatkan kenderaan datang ramai-ramai. Tembak ramai-ramai, woi. Snipes, dia berjaya dapat satu. Dia mencari yang kedua, tidak berjaya. Oh, wow. Kita akan gagal untuk kali pertama. Aku tak fikir apa benda. Aku fikir kita gagal. Vietnam makan chicken. Yup. Dan tentunya akan sampai ke tangan di Xavier. Tidak ada keajaiban dapat dilakukan. Malah akan dibunuh oleh Circle. Winner-winner chicken dinner untuk di Xavier. Itu perkara yang tidak mengejutkan tetapi mengecewakan untuk kami lah. Sebenarnya ini juga akan membuat sedikit tanda tanya. Bukan untuk komuniti kita lah, sebab kita tak kisah sangat pasal di Xavier. Dia orang chicken tanpa Vicoy ataupun Levi's. Oh ya, betul. Inilah kombinasi paling baru yang aku langsung tak expect mereka akan guna pakai. Sebab aku tengok tadi, tak ada ni, Denny masuk, Denny pun ada, aku lihat Lamborghini yang keluar. Ya. Lambo masih lagi ada. So adakah ini line up kekal orang? Sukar aku untuk bayangkan ini akan mereka kekalkan dengan tiada Vicoy ataupun Levi's di dalam